Salam Malaysia Madani, Berita Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Kajian semula skim alaun latihan atlet kebangsaan telah diluluskan Majlis Sukan Negara MSN. Fokus tertumpu kepada kebajikan dan kesejahteraan atlet berkenaan. MSN telah melaksanakan skim alaun latihan atlet kebangsaan sejak tahun 2006 dan sentiasa membuat penambahbaikan bagi memastikan kebajikan atlet sukan negara terjaga. Skim ini berdasarkan kepada pencapaian prestasi atlet di temasya sukan antarabangsa seperti Sukan SEA, Asia, Commonwealth dan Olimpik. Mengenai caruman KWSP dan Perkeso untuk atlet negara yang terlibat program podium mulai tahun depan, Hana berkata penelitian mengenainya sedang dilaksana MSN. Dan ini merupakan satu langkah game changer untuk atlet kita kerana tidak pernah dilaksanakan untuk menjaga kebajikan atlet di mana atlet negara akan mendapat KWSP dan juga Perkeso mulai tahun depan. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan semua premis kendalian KBS termasuk stadium dan kompleks sukan diisytiar sebagai kawasan larangan merokok yang meliputi rokok tembakau dan rokok elektronik atau vape. Keputusan dibuat KBS melalui mesyuarat pasca kabinetnya 3 November lalu yang mengambil kira Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 dan Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan 2008. Penggunaan vape di dalam stadium adalah dilarang sama sekali. Vape adalah antara senarai barang-barang yang dilarang dibawa masuk di dalam stadium seperti rokok, pemantik api ataupun mancis, power bank, payung dan pelbagai lagi kerana diklasifikasikan sebagai senjata yang boleh membahayakan penonton. Beliau memaklumkannya ketika menggulung perbahasan belanjawan 2024 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya. Peningkatan peruntukan yang diterima KBS menerusi belanjawan 2024 membolehkan usaha membangun belia selain membudaya masyarakat sihat dan aktif dipergiat. Fokus tertumpu kepada membantu kawasan-kawasan yang memerlukan penambahbaikan, juga melaksana program di peringkat akar umbi dan nasional. Sebagai contoh, antaranya peruntukan sebanyak 50 juta untuk penyelenggaraan dan naik taraf fasiliti belia dan sukan, khususnya prasarana daif, Gran Padanan Sukan 50 juta untuk menggalakkan penganjuran sukan berprestasi tinggi dan rakan muda sebanyak 20 juta untuk memperbanyakkan lagi program-program belia melalui 10 gaya hidup. Menerusi belanjawan 2024, KBS terima peruntukan keseluruhan lebih 1.124 bilion ringgit, meningkat 7.3% berbanding bajet tahun sebelumnya. Terdahulu pada sesi perbahasan, Wakil Taiping menyifatkan belanjawan 2024 berjaya menyelahkan pengiktirafan kerajaan Madani terhadap pembangunan belia dan sukan tempatan. Ia terbukti menerusi lonjakan peruntukan yang disalur bagi tujuan itu. Bagi maksud pembangunan, apa yang saya boleh nampak dan perhatikan adalah pada tahun ini, anggaran pada tahun 2024 telah pun ditingkatkan menjadi 491 juta ringgit, 833,500 ringgit. Dan ini merupakan suatu lonjakan apabila saya menyemak data-data sebelum ini, suatu peningkatan sebanyak 50.55% berbanding dengan anggaran dibinda pada tahun 2023 sebanyak 326 juta ringgit, dan dibandingkan juga dengan tahun 2022 anggarannya adalah sebanyak 329 juta ringgit dengan perbelanjaan sebenar 215 juta ringgit, dan tahun 2021 dengan anggaran 326 juta ringgit, dan tahun ini merupakan suatu anggaran yang amat besar.
Perkara mengenai program Road to Gold menjelang Sukan Olimpik Paris 2024 turut dibangkitkan pada sesi perbahasan. Wakil Pasimas mahu tahu perkembangan terkini pelaksanaannya dan berharap ia dapat diketahui sebelum 2023 berakhir. Bagaimanakah secara spesifik kerajaan akan melaksanakan plan ini. Lebih khusus lagi ialah apabila isu pemain persoalan badminton negara yang saya baca dalam media telah menolak untuk menandatangani persetujuan komitmen dalam menyertai program ini. Apakah plan lanjut atau perancangan lanjut kerajaan bagi menangani isu ini supaya sukan badminton juga dapat menyumbang salah satu pingat dalam Olimpik. Sukan Olimpik Paris dijadual berlangsung mulai Julai hingga Ogos tahun depan. Kajian semula Perintah Gaji Minimum kini 80% siap. Ia hasil pelaksanaan 15 sesi libat urus di seluruh negara. Perkara itu dimaklumkan Menteri Sumber Manusia pada sesi penggulungan Belanjawan 2024 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya. Ketika ini, laporan dapatan kajian sedang disediakan. Penilaian kajian dibuat secara terperinci agar dapat melihat impak perluasannya secara optimum yang mengambil kira pelbagai faktor daripada aspek pekerja dan majikan. Hasil kajian dibentangkan dan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Perundingan Gaji Negara. Tujuannya menilai keupayaan pelaksanaan perluasan skop gaji minimum seterusnya diangkat untuk pertimbangan kerajaan. Sejak 16 Oktober hingga 15 November 2023, hanya 329 permohonan pengambilan pekerja asing bagi 3 subsektor perkhidmatan iaitu gunting rambut, tekstil dan tukang emas diterima. Jumlah itu masih rendah berbanding 7,500 kota pengambilan yang diluluskan, sedangkan kota awal dimohon pemain industri mencecah 15,000 orang. Sesi libat urus dengan pemain industri berkenaan akan diadakan bagi mengenal pasti cabaran atau isu yang dihadapi. Kita boleh adakan satu sesi libat urus dengan ketiga-tiga subsektor ini untuk melihat semula apakah masalah yang mereka hadapi sehingga kan mereka ramai yang tidak memohon. Pada awalnya seperti mana yang kita tahu, mereka memberikan satu jumlah yang agak besar. Ada yang mengatakan 30,000 dan kemudian telah turun kepada 15,000 dan akhirnya apa yang diluluskan oleh kerajaan 7,500, tapi permohonan hari ini kita lihat hanya 329. Sejak 10 Oktober lalu, 121 daripada 286 permohonan pengambilan pekerja asing bagi 3 subsektor perkhidmatan itu telah diluluskan. 165 permohonan pula ditolak dengan 107 daripadanya gagal patuh peraturan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Baki 43 permohonan yang ditolak masih dalam tindakan susulan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Kelantangan Malaysia memperjuang isu Palestin di pentas dunia bertujuan memastikan tindakan lebih berkesan diambil untuk hentikan kekejaman Israel. Tegas Perdana Menteri, ia tidak hanya libatkan soal agama tetapi perlu dilihat dari sudut kemanusiaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas pihak mempersoal tindakannya menyuarakan isu Palestin dan mendakwa beliau tidak mengendahkan masalah yang berlaku dalam negara, khususnya melibatkan golongan minoriti. Tidak ada minoriti kita yang dibunuh beramai-ramai. Tidak ada kemusnahan gereja atau kuil-kuil. Jadi sementara dia kurang setuju dengan langkah kita menyokong Palestin, saya tidak fikir wajar, munsabah dan waras untuk dia bangkitkan soal kebencian ini. Soal di satu pihak lain pula mempertikai kenyataan saya bahawa ini bukan saja isu agama Islam. Ini kerana penduduk Kristian juga terlibat. Dan walaupun kebanyakan masjid dirobohkan, 7 gereja dimusnahkan sama sekali di Gaza.
Jadi saya sekali lagi tegaskan bahawa keperluan kita melihat isu ini, ya, sama ada orang Islam bawa sebagai segi Islam, orang Kristian bangkit, tapi juga isu kemanusiaan yang harus difahami dan harus mencuit perasaan kita dan mendorong supaya tindakan lebih berkesan diambil. Sementara itu, Perdana Menteri beri jaminan tindakan beliau berbuat demikian tidak jejaskan hubungan dagang sedia ada maupun baharu dengan negara lain. Buktinya, sejumlah 63.02 bilion ringgit komitmen pelaburan langsung asing FDI diperoleh dari Amerika Syarikat. Ada yang melahirkan kebimbangan bahawa sikap tegas kita berdepan dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah itu akan menjejaskan kedudukan ekonomi. Tentulah tanggungjawab kita memantau terus, tapi setakat ini saya ingin memberikan penjelasan dan jaminan bahawa menemui beberapa pelabur utama Amerika Syarikat, nampaknya keutamaan masih diberikan berdasarkan politik yang stabil, dasar ekonomi yang jelas dan kaedah mempercepatkan proses kelulusan yang sekarang dikendali oleh MIDA. Tambah beliau, beberapa sesi perbincangan bersama gergasi teknologi seperti Google, Microsoft, Innovex dan TikTok dijangka membawa FDI sehingga 54.72 bilion ringgit dalam tempoh 10 hingga 15 tahun. 118 laman pelacuran dalam talian disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dari 1 Januari hingga 15 November lepas. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Ching berkata ia melibatkan sekatan di pelbagai platform media sosial. Sejumlah 76 kandungan berkaitan pelacuran di platform-platform media sosial termasuk Twitter ataupun X telah diturunkan atas pelanggaran piawaian komuniti yang ditetapkan oleh platform media sosial terbabit serta pelakuan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang negara. Langkah-langkah ini akan diteruskan oleh MCMC dengan kerjasama agensi penguatkuasaan seperti PDRM, pemberi perkhidmatan internet dan penyedia platform media sosial untuk menangani permasalahan berkaitan aktiviti pelacuran dalam talian di Malaysia. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.